Assalamualaikum, bertemu kembali dengan berita terkini. Sebelum mula sila subscribe, terima kasih. Queen's Counsel QC dari United Kingdom yang diinginkan Najib Razak untuk mewakilinya dalam rayuan SRC International bernilai RM42 juta tidak tahu bahasa Malaysia, kata pihak pendakwaan. Dalam afidavit untuk menentang usaha bekas Perdana Menteri itu membawa masuk QC untuk mewakilinya. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul menegaskan bahawa Jonathan Laidlaw tidak memenuhi keperluan asas ini di bawah Seksyen 11(2) Akta Profesion Undang-Undang 1976. Pendakwa Raya menyatakan bahawa Najib tidak perlu mendapatkan kepakaran QC dari UK kerana terdapat peguam bela dan peguam cara tempatan yang kerap hadir dan berhujah di mahkamah mengenai kes salah guna kuasa, jenayah pecah amanah (CBT) dan pengubahan wang. Dalam rayuan Najib di Mahkamah Persekutuan yang sedang berlangsung, bekas Menteri Kewangan itu memohon untuk membatalkan sabitannya serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta atas satu pertuduhan salah guna kuasa, 3 pertuduhan CBT dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram yang dikaitkan kepada RM42 juta dana daripada SRC International. SRC merupakan anak syarikat 1MDB sebelum dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan diperbadankan, Morphing. Ashraf menegaskan bahawa tidak ditunjukkan bagaimana peguam tempatan, yang telah muncul berkali-kali dalam kes jenayah yang sama dari Mahkamah Magistrat sehingga ke Mahkamah Tertinggi, tidak mempunyai keupayaan dan kelayakan atau pengalaman khas untuk mewakili Najib. Pendakwa raya berhujah bahawa Laidlaw tidak mempunyai kelayakan dan pengalaman khas berhubung dengan undang-undang Malaysia dan proses yang dikaitkan dengan pertuduhan SRC, berbanding yang dimiliki peguam tempatan. Pemohon, Laidlaw tidak mempunyai kelayakan bahasa Malaysia seperti yang diperlukan di bawah Subseksyen 11(2) Akta 166 LPA untuk berjaya dalam permohonan ad hoc di bawah Seksyen 18 Akta 166. Pemohon bukan seorang berkelayakan untuk diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara ad hoc di bawah Akta 166. Fakta bahawa Muhammad Syafiq Abdullah telah mengendalikan perbicaraan perayu, Najib serta rayuan di Mahkamah Rayuan adalah satu kenyataan yang jelas bahawa Muhammad Syafiq memiliki kelayakan istimewa dan pengalaman untuk mengendalikan rayuan berkaitan dengan pertuduhan-pertuduhan tersebut di Mahkamah Persekutuan. Oleh itu, permohonan ini adalah tidak bermerit, kata Ashraf. Permohonan untuk menjadikan Laidlaw sebagai peguam ad hoc Najib ditetapkan untuk pengurusan kes di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Khamis minggu ini. Sebelum ini, Syafiq menegaskan bahawa QC UK boleh membantu mengembangkan dan mematangkan perundangan Malaysia. Dalam afidavit sokongan, Syafiq berkata ini kerana perkara itu melibatkan beberapa perkara baru yang tidak pernah diputuskan oleh Mahkamah Malaysia. Syafiq memetik beberapa isu baru yang dikatakan ini, antaranya sama ada Najib sebagai Perdana Menteri, Menteri Kewangan, atau Penasihat Emeritus SRC boleh dikatakan diamanahkan untuk menguasai dana SRC sebagai ejen. Pada 31 Mei, pasukan peguam Najib memfailkan usul pemula untuk Laidlaw dibenarkan mewakili bekas Perdana Menteri itu. Mahkamah Tertinggi telah menetapkan 10 hari pada bulan Ogos untuk mendengar rayuan terakhir Najib untuk membatalkan sabitan dan hukumannya dalam kes rasuah SRC. Pada 8 Disember tahun lepas, Mahkamah Rayuan menolak rayuan Najib untuk membatalkan keputusan Mahkamah Rendah. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi mendapati dia bersalah atas 7 pertuduhan. Mahkamah Rendah juga telah menjatuhkan hukuman itu tetapi menangguhkan pelaksanaannya sementara menunggu rayuan Najib selesai. Selain bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Najib juga pernah menjadi Penasihat Emeritus SRC dan pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB. Terima kasih kerana menonton.